Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang perbezaan di antara siri Ultraman yang disiarkan kat Netflix dengan siri-siri Ultraman yang biasa kita tengok kat TV ataupun kat YouTube. Untuk makluman korang semua, siri Ultraman yang disiarkan kat Netflix ni dihasilkan menggunakan 3D Computer Generated Anime. Dan siri ni telah dikeluarkan hasil kerjasama di antara Suburaya Production dengan sebuah syarikat yang bernama Production IG. Kalau korang nak tahu, siri Ultraman kat Netflix ni, jalan cerita dia diambil daripada sebuah manga yang bertajuk Ultraman yang dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Tomohiro Shimoguchi dan ditulis oleh Eiichi Shizuma. Manga Ultraman ni dah mula disiarkan pada tahun 2011 dan disiarkan dalam sebuah majalah yang bernama Monthly Heroes. Siri Ultraman yang ada kat Netflix ni untuk musim yang pertama telah disiarkan pada 1 April 2019 dan ada 13 episod. Untuk musim kedua pula telah disiarkan pada 14 April 2022 dan pada masa tu cuma ada 6 episod. Dan untuk musim ketiga baru je disiarkan pada 11 Mei yang lalu kat Netflix dan kali ni dia ada 12 episod dan ini adalah musim yang terakhir untuk siri Ultraman yang ada kat Netflix ni. Untuk musim yang pertama, siri Ultraman kat Netflix ni mengisahkan tentang seorang budak sekolah bernama Shinjiro Hayata yang mempunyai kuasa yang luar biasa selepas dia mewarisi kuasa tersebut daripada bapa dia iaitu Shin Hayata. Ini kerana Shin Hayata ni suatu ketika dulu dia pernah bergabung dengan Ultraman untuk menyelamatkan bumi dan hasil gabungan tu menyebabkan jin Ultraman telah melekat kat Shin Hayata. Dan bila Shin Hayata ada anak, tengok-tengok jin Ultraman tu melekat juga dekat anak dia iaitu Shinjiro Hayata dan menyebabkan Shinjiro Hayata pun ada kuasa luar biasa macam bapa dia. Untuk musim yang kedua pula mengisahkan tentang seorang wartawan yang bernama Kotaro Higashi. Kotaro ni dia telah buat satu siasatan tentang kehilangan manusia-manusia kat bumi secara misteri dan salah seorang manusia yang hilang tu adalah Shinjiro Hayata. Dan tanpa disangka-sangka, Kotaro ni telah terlibat dengan benda-benda yang luar dari pemikiran logik dia. Malah apa yang paling membingungkan untuk Kotaro ialah tiba-tiba saja dia boleh mendapat kuasa luar biasa yang mempunyai elemen api. Jadi dengan gunakan kuasa luar biasa tu, dia cuba untuk membantu menyelamatkan bumi. Dan musim ketiga pula mengisahkan tentang Shinjiro Hayata di mana kuasa dia yang sebenar-benarnya akan keluar, tapi masalahnya ialah dia tak boleh nak kontrol kuasa tersebut dan menyebabkan dia telah mencederakan beberapa orang awam dan telah memusnahkan beberapa buah bandar. Dan yang tak bestnya, dia buat benda tu dalam keadaan dia menjadi Ultraman dan akibatnya penduduk-penduduk bumi mula tidak menyukai kepada Ultraman dan menganggap Ultraman ni adalah malapetaka dan satu bencana. Jadi Shinjiro ni cubalah untuk mengawal semula kuasa dia dan dalam masa yang sama dia cuba untuk menyelamatkan bumi yang masih lagi diancam oleh raksasa dan juga alien. So aku dah cerita sedikit tentang background pasal siri Ultraman yang ada kat Netflix dan juga sinopsis dia. So sekarang ni barulah aku nak cerita pasal perbezaan yang kita boleh tengok antara siri Ultraman yang ada kat Netflix dan juga siri-siri Ultraman yang biasa kita tengok dekat TV. Okay, so yang pertama lah, perbezaan yang pertama, siri Ultraman yang kat Netflix ni adalah siri Ultraman yang dihasilkan menggunakan 3D Computer Generated Anime. So senang cerita, siri ni adalah siri dalam bentuk kartun tapi yang lebih canggih .
Perbezaan yang kedua pula, siri Ultraman yang ada kat Netflix ni mempunyai jalan cerita yang totally different dengan siri-siri Ultraman yang pernah kita tengok sebelum ni lah. Yalah, kalau kita tengok siri Ultraman yang pertama yang disiarkan pada tahun 1966 tu, lepas tamat siri tu, sambungan dia pula ialah kita boleh tengok dekat siri Ultra 7. Tapi dalam siri Ultraman yang ada kat Netflix ni, sambungan dia walaupun bertitik tolak daripada siri Ultraman yang pertama yang disiarkan pada tahun 1966 tu, tapi sambungan dia memang berbeza. Sebab kali ni sambungan dia berfokus kepada anak Shin Hayata tu sendiri, iaitu Shinjiro Hayata, dan tak ada dah kemunculan Ultra 7 ke bumi, tak ada, benda tu tak ada. So kali ni dalam siri Ultraman yang ada kat Netflix ni, dia punya perkembangan jalan cerita dia adalah berfokus kepada anak Shin Hayata tu sendiri, iaitu Shinjiro Hayata. Dan perbezaan yang ketiga, iaitu perbezaan yang paling ketara, ialah dalam siri Ultraman yang ada kat Netflix ni dah tak ada dah manusia yang bertukar menjadi pahlawan gergasi cahaya yang setinggi 50 meter. Dah tak ada dah. Kan biasa kalau kita tengok siri-siri Ultraman yang lain, manusia yang jadi human form ke, human host ke, kalau dia orang bertukar menjadi Ultraman, mesti dia orang jadi sebesar 50 meter. Tapi dalam siri Ultraman yang ada kat Netflix ni, manusia yang bertukar jadi Ultraman ni, dia orang bukan jadi sebesar 50 meter tu, dan dia orang cuma ada suit Ultraman sahaja, dan dia orang berlawan pada saiz manusia sahaja. Suit Ultraman yang dia orang pakai ni adalah suit yang dibuat, yang dihasilkan menggunakan teknologi makhluk asing. Dalam siri Ultraman yang kita tengok kat Netflix ni, ada 7 suit yang kita boleh tengok. Suit yang pertama nama dia ialah Ultraman, kedua Zofi, ketiga Ace, keempat Jack, kelima suit Taro, keenam ialah suit Zofi, dan last sekali ketujuh yang baru je keluar yang kita boleh tengok dekat musim ketiga ataupun musim terakhir, iaitu suit Ultra Woman Mary. So diorang ni semua lawan akan gunakan suit ni lah. Sekira macam, sebab tu orang kata siri Ultraman kat Netflix ni sama je macam Iron Man, sebab dia orang lawan guna suit. Malah yang raksasa dia orang, musuh-musuh dia orang, raksasa alien, tak ada juga yang saiz 50 meter. Sama ada saiz macam manusia biasa ataupun paling tinggi yang aku tengok pun kalau dalam siri tu dalam 8 ke 10 kaki je lah tinggi raksasa ataupun alien tu. So kiranya bila manusia kat bumi ni sendiri yang dah ada suit Ultraman, yang dah boleh melindungi bumi tu sendiri, jadi dia orang dah tak perlukan dah lah bantuan daripada makhluk Ultra dari planet Nebula M78. Yalah, dia orang dah ada kekuatan dia orang sendiri, so dia orang pun dah boleh protect bumi tu daripada ancaman raksasa dan juga alien. Itulah dia perbezaan yang paling ketara yang kita boleh bandingkan antara siri Ultraman yang ada kat Netflix dengan siri-siri Ultraman yang lain yang pernah kita tonton sama ada kat TV ataupun kat YouTube.